Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahibul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal dan ahli jawatan kuasa surau kita yang berkat ini. Seterusnya ibu bapa muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurniaannya dapat kita menyambung pengajian Mutiara Tasawuf Ibn Atha'illah kita malam ini, dan kita akan bahaskan tajuknya zuhud pada muka surat 34. Ketika Syekh Ibrahim bin Adham, kata dia, siapa Ibrahim bin Adham ni? Antaranya seorang tokoh sufi yang terkenal dalam sejarah ilmu kesufian ini. Jadi Ibrahim bin Adham, kalau kita baca manaqib ataupun biografi hidup dia, banyak kisah-kisah dia ni kita boleh ambil iktibar. Antaranya pernah sekali Syekh Ibrahim bin Adham ni dia mengajar murid-murid dia. Lalu tiba-tiba datang seorang anak muda yang masih belia umurnya, maknanya budak muda sangat lagi. Mari nak bertemu dengan Ibrahim dan nak beri duit 1000 dinar. Mana 1000 dinar ni banyak lah. Dan kita tahu dinar ni pula duit emas, sedang dirham duit perak. Lalu budak ni mari dari jauh, bawa pitih lebih kurang 1000 dinar nak beri kepada Ibrahim bin Adham. Lalu bila Ibrahim dengar maksud anak muda ini, dia terus menjawab. Dia kata, wahai anak muda si fulan, sesungguhnya yang kamu niatkan itu telah sampai kepada Allah. Mana awak nak sedekah, nak hadiah, nak infak ni, Allah dah sampaikan dah pahalanya kepada Allah. Cumanya keperluan aku ketika ini, kata dia, kebetulannya cukup. Mana saya ni kebetulan minggu ni awak mari nak beri pitih ni, cukup pitih saya ada dah. Jadi ambillah pula duit ini dan gunakanlah kepada lain. Mana dia tolak baik-baik, dan dia kata pula Allah Ta'ala sudah terima niat baik awak itu. Lalu budak ni pun ambil duit itu 1000 dinar. Dia pun buat balik ke rumah dia ni. Sedang murid-muridnya Ibrahim bin Adham tengok. Lalu mereka tanya, pasal nak tahu sebab apa ni tak terima duit, sedangkan orang mari nak beri betul. Bahkan kita baca dalam hadis riwayat Bukhari, pernah Sayyidina Umar didatangi orang nak beri duit, dia tolak. Lalu Nabi kata terima. Maknanya kalau kamu tidak rancang, kamu tidak minta, tiba-tiba datang, terima. Nabi kata. Lalu murid ni tanya, kenapa guru tolak pitih ni? Lalu dia kata, sesungguhnya budak ini masih muda belia lagi. Ni tengok guru, sifat guru yang baik, tuan. Dia tidak jaga diri dia saja, dia jaga jemaah ni. Dia kata,
si fulan ini masih muda belia. Dan kebiasaan orang muda ni, maaf sebutlah, ni saya buat mafhumnya, maaf sebutlah, orang muda ni biasa, dia kuat laju dari laju. Mana masa muda ni, orang muda ni jarang berfikir jauh, jarang. Itu dalam dunia kemuftian, bahasanya begitu. Mufti ni biasa tuan, hak orang muda jarang. Benar Imam Syafi'i telah layak mengeluarkan fatwa ketika umurnya 12 tahun, darjah 6. Tapi beliau tidak menerima jawatan mufti. Tapi dari segi keilmuan dan kelayakan sudah boleh keluarkan fatwa ketika umurnya 12 tahun. Dalam dunia kemuftian, biasanya mufti ni tuan, umur mufti ni biasa mesti lanjut. Tuan tengok negeri apa di Malaysia ni dah paling banyak mufti. Di Sarawak ke, atau Sabah ke, atau Kelantan ke, atau ke Terengganu ke, tuan tengok mesti umurnya lanjut. Mengapa? Sebabnya mufti ni biasa dipanggil orang, digelar dalam agama ini sahibus samahah. Apa maksud sahib as-samahah? Orang yang mempunyai lapang dada. Dan orang berlapang dada ni tuan, biasanya orang banyak pengalaman. Orang biasa bergaul, berjumpa dengan orang. Orang biasa terima ujian, jumpa benda ni, bergaul ramai orang, kenal benda tu, biasa benda ni. Ni biasanya dialami orang yang panjang umurnya. Tu dia. Lalu kata Ibrahim bin Adham, orang muda ni biasa jarang berfikir jauh. Kadang-kadang sebab semangat, suka sangat kepada guru ni, seluk poket tak sedar sampai 1,000. 1,000 tu pula dinar emas, dirham perak. Lalu dia kata, kalau aku terima, kemudian ia pulang ke rumahnya, tiba-tiba terdetik dalam hatinya, Allah, 1,000 benar aku beri banyak sangat. Kalau 500 boleh tahan tak? Kalau itu yang terdetik, sebab tadi tak mikir panjang. Bila balik di rumah, ada orang tak ada, duduk seorang, dia baru mari terfikir. Kalau itu yang terdetik, kata Ibrahim bin Adham, hilang pahalanya, hilang pula duitnya. Tengok tuan, ni guru betul, dia jaga sampai jemaah, bukan dia saja. Ada learning, pitih jemaah pinjam, tu pun nak boleh terbayar balik, musing orang cari. Pergi rumah tak buka pintu, telefon tak angkat. Ya tak ya, terserempak di pasar malam. Ni cerita tu. Nanti kita tengok balik dalam YouTube. Saya pun tengok balik alat-alat. Terserempak di pasar malam. Jadi dah jumpa pasar malam, tak boleh nak lari dah. Apa dia buat? Diberinya cek tendang. Ini berlaku. Sebab itulah tuan ya, barangkali orang sekarang sudah sukar nak percaya kepada ahli agama. Sebab ada 2-3 gerakan ini. Tu orang mari tanya saya, Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Saya minta banyak kali, lari dah banyak, dah angkat telefon. Tiba-tiba jumpa pasar malam, beri cek tendang. Macam mana saya nak buat? Saya kata tendang dia. Masalah begitu ya. Nak suruh tuan naik semangat sikit, supaya buat guru ni buat orang yang betul. Batu macam-macam pesen orang mengajar. Ada berapa jelas ilmu, maksudnya dengar-dengar riwayat dari mana,
disampaikan secara terbuka. Jadi bila benda ini berlaku, kita bimbang, masyarakat akan terima, kita tak berapa nak bersiap sedia, maka jadilah agama itu sebagai barang yang mudah disampaikan tanpa ada dalilnya. Baru je kita sebut baru ini dalam beberapa perkara perbincangan dengan pendakwa khususnya di kawasan wilayah tersebut. Secara peribadi kita terima kasih kerana ramai orang nak mengajar di wilayah, memakmurkan wilayah, alhamdulillah. Tapi itulah makali perkongsian ingatan sama-sama kita itu. Baik. Lalu dia kata apa? Ketika Syekh Ibrahim bin Adham ditanya tentang bagaimana jalan untuk memperolehi zuhur, macam mana gak dia kata tuan guru, kami ini nak jadi zuhur. Beliau telah menjawab, bisalasati asya, dengan 3 cara. 3 cara. Pertama, ra'aitul qabra mawhishan wa laysa ma'i mu'nisun. Dia kata pertama, kalau kita nak membuahkan zuhud dalam jiwa, awak kena ingat apa ni? Aku melihat kubur itu mengerikan. Betul? Betul semua. Kubur ni tuan, tak adalah satu tempat ngeri. Dalam hadis Qudsi sebut, orang-orang munafikin itu seperti kubur. Sebab di luarnya comel, di dalamnya mengerikan. Ini sifat kubur. Saya pernah sekali dijemput ceramah di Melaka. Kebetulan dia beri saya duduk di homestay. Homestay itu pula depan kubur. Allah menganjur, tak apalah, depan kubur. Dan tuan tahulah orang Melaka ni, maaf sebut ya, saya daripada kecil lagi, mak saya kalau orang Melaka dia selalu optimis. Sebab saya ni besar di Melaka. Kalau orang Melaka, mak saya selalu sebut, ni adalah satu orang jenis bersih. Itu kata mak saya. Negeri lain pun suruh juga, cuma mak saya kata, kalau orang Melaka biasanya orangnya bersih, mak saya kata begitu. Buktinya rumah dia tak kiralah nak utuh ke ataupun kecil ke, setiap tahun wajib ia cat rumah dia. Mana bersih orang Melaka. Termasuk kuburnya. Warna ustaz, saya tengok tuan, nyecat warna pink tu. Ni betul berlaku ni. Warna pink kubur ni jarang warna pink. Biasa putih. Lepas tu kalau nak biar agak belum, begitu je lah. Tapi ni siapa warna tu. Lalu dalam hadis Qudsi kata, kubur ni luar dia comel, di dalamnya mengerikan. Lalu apa kata Ibrahim? Aku ni jadi zuhud, pertama aku ingat kubur itu mengerikan. Namun aku belum mempunyai penolongnya. Kita sedar kita ni akan sudahan di alam kubur, dibawa orang, ditinggal di situ. Tetapi apakah sudah ada penemannya? Belum. Lalu kalau belum, kata Ibrahim bin Adham, satu benda menyebabkan aku ni naik semangat, zuhud. Satu, wa ra'aitu tariqan qawilan wa laysa ma'izan. Keduanya aku melihat jalan yang panjang. Betul, alam barzakh lebih lama dari dunia. Ulang sekali lagi, alam barzakh rupanya lebih lama dari dunia.
Sebab dia tuan, antara perbezaan ketara dunia dengan akhirat ialah di akhirat tidak ada masa. Akhirat tak ada masa. Dia tak ada akhirat, pukul 3 dah. Petang dah. Tidak. Cuma benar Syekh Daud Faqani pernah sebut dalam satu perbahasan tentang bagaimana keadaan mayat orang beriman ketika nak disoal oleh malaikat muka nakir. Memang ada dibahas. Antaranya, bila kita ni orang beriman, mudah-mudahan ya Allah terimalah, kemudian kita pun baring dalam kubur, waktu hendak dikejut dan disoal kubur itu, dibayangkan seakan-akan waktu kita nak bangun soal jawab tu, kata Syekh Daud Faqani, macam waktu maghrib gitu. Mana nampak merah-merah maghrib. Lalu malaikat kata, bangun, kami nak tanya kamu ni. Lalu orang beriman bila tengok macam nak gaib, dia kata apa? Tunggulah sekejap, saya nak semayang dulu. Ini tanda orang beriman. Lalu kata mereka, di sini sudah tidak ada semayang. Mana tak ada gaib waktu Isya subuh. Sebab apa? Tak ada waktu. Sebab tu bila kita pergi kedai buku, tiba-tiba tengok buku malam pertama di alam kubur. Soalnya di kubur ni ada malam ke tak? Kita kena selesai hak tu dulu. Berkaitan dengan hadis akhirat ni tak ada masa. Satu hadis yang sahih disebut matahari dan bulan akan diikat lalu dicampur dalam neraka. Sebab matahari dengan bulan ni melambangkan masa. Di akhirat sudah tak ada masa. Ini ketara perbezaan dunia dengannya akhirat. Lalu dia kata, wara'aitu tariqan tawilan, aku tengok panjang ni masa ataupun nak hidup di akhirat itu. Walaysa ma'i zadun, namun aku belum memiliki apa-apa bekalan. Lalu perkara kedua ni pun menyebabkan aku termotivasi nak jadi zuhud. Zuhud ni kita akan belajar sekejap lagi apa maksudnya. Ketiga, wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun, aku melihat Allah akan menjadi hakim di atas apa yang aku lakukan sekarang di atas dunia ini, sedangkan aku belum ada hujjah nak jawab bila Tuhan tanya akan datang, katanya. Menyebabkan tiga benda ni selalu aku ingat menjadi zuhudlah aku terhadap dunia. Baik. Syekh Abdul Qasim Karim Hawazin Al-Khusyairi di dalam risalah Khusyairiyahnya menyebut bahawa Allah telah memberikan gambaran tentang kesempurnaan zuhud menerusi firman-Nya. Mana dalil zuhud ni dalam Quran sebut. Firman Allah, "Qul," katakanlah Muhammad, "mata'ud dunya qalil." Senangnya atas dunia itu sebenarnya kecil dan sekejap. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat nanti tempat yang lebih baik, khairun lebih baik, liman ittaqa bagi orang bertakwa. Itu pada malam Isra dan Mi'raj. Dan hadis sebut, bahkan para mufassirin, ulama tafsir, Nabi menziarahi syurga dan diperlihatkan neraka. Tidak sebut ziarah neraka,
neraka tak boleh ziarah. Diperlihatkan neraka dan menziarahi syurga. Apa Nabi kata? Aku melihat tanah di dalam syurga itu terdiri daripada kasturi Allah Tuhan. Guanalah agaknya. Tanahnya terdiri daripada kasturi. Untayan-untayan mutiara penuh dalam syurga. Dan setengah riwayat lain kata batu-batu di tepi jalan syurga terdiri daripada permata-permata. Belia, agaknya kalian nak sebut permata. Delima, apa benda lagi? Zamrud, batu nilam, yakut, pegaja, agaknya itulah. Saya nak buat contoh tuang ni dalam susah gitu. Allahu Akbar. Tu. Ni surah An-Nisa. Sabda Nabi kita An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, telah redha Allah kepadanya, qala, dia telah berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia kata, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Cuba tunjuk kepada saya ni ya Rasulullah, satu amalan kalau saya buat Allah kasih kepada saya. Wa ahabbani an-nas, dan juga manusia pun kasih juga. Faqala, jawab begini, izhad zuhud lakam fid dunya, kepada dunia, yuhibbakallah, Allah akan sayang. Manakala zuhud kepada dunia, Allah akan sayang kepada kamu. Wazhad fiha indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah juga di atas apa yang ada pada manusia, nescaya manusia pun kasih kepada kamu. Ini riwayat Ibn Majah. Apakah zuhud? Ini dia. Ramai yang tertanya-tanya apakah erti sebenarnya zuhud. Zuhud ni apa dia tu? Kita dengar ceramah, kuliah, baca buku, maka kita selalu dengar hendaklah kita zuhud pada dunia, hendaklah kita sentiasa ingat bahawa dunia ni sekejap, maka berzuhudlah. Ataupun kita dengar kata, oh orang tu zuhud tu jangan main-main. Apa dia zuhud? Adakah zuhud ni tuan pakai baju tu kedua je, darah apa gitu, atau pakai selipar lain sebelah, biru sebelah, putih sebelah, ke merah sebelah? Adakah itu zuhud? Ini kita nak belajar. Tu bukan zuhud, tu kedekut. Zuhud lain. Ramai yang tertanya-tanya apakah erti sebenar zuhud. Apakah meninggalkan dunia secara keseluruhan? Dia tinggal tu, molek-molek kerja berhenti, molek-molek ada kereta jual, jalan kaki sudah. Saya nak duduk masjid ya Ustaz. Adakah itu? Dan menumpukan tujuan pada akhirat semata-mata, itukah zuhud? Di dalam menjawab persoalan ini, para ulama menyatakan laisa zuhdu bi tahrimil halal wala bi idaatil mal. Nak tahu zuhud ni, ingat baik, bukanlah zuhud itu mengharamkan yang halal. Sebab apa dia sebut ini? Sebab ada setengah orang yang faham, dia sufi, ahli tasawuf, mendalami sufism dulu-dulu, lalu dia faham, saya ni nak kepada Allah, nak dekat dengan Allah,
maka saya tak bernikah, tak berkahwin, takut ganggu hubungan saya dengan Allah. Lalu disebut apa dia? Bukannya zuhud kamu haramkan yang halal. Betul nak jadi zuhud, nak dekat dengan Tuhan, nikah kamu, makan benda-benda berdarah tak boleh, nak makan pohon-pohon kayu saja, aku pokok-pokok duku, buah-buah rengat, contoh. Bukan. Kalau ada hak begini, sahlah dia kalau dia kata saya ni sufi yang tidak ada ilmu. Tuan, ni pengalaman saya cerita. Saya ni menangani ajaran sesat 10 tahun. Jaga orang sesat ni tuan 10 tahun. Dah lama 10 tahun tu. Kalau nak compare dengan tuan-tuan, tentulah lebih lama tuan kerja, khidmat dalam bidang tuan-tuan masing-masing. Tapi 10 tahun tu barangkali tak lama dan tidak juga baru. Jadi 10 tahun ni kerja saya jaga orang sesat. Tuan, sesat ni dia mari antaranya kalau ikut cara tasawuf ni kerana banyaknya tak ada ilmu. Dia nak beramal, dia nak mana bagus dia nak beramal, tapi tak ada ilmu. Lalu kata Sayyidina Ali, aku takut sangat dua golongan. Aku takut sangat dua golongan. Pertama, ulama yang berani lawan Tuhan. Kedua, orang jahil tapi semangat nak beramal. Dua golongan ni aku takut. Nak beramal, jahil. Alim ilmu ada tak? Lawan Tuhan. Lalu banyaknya hak sesat biasanya ini tak ada ilmu tapi nak beramal. Berarti definisi tasawuf dari segi bahasa kita dah belajar dulu. Dia sehingga mencapai 2000 ta'rifat. Dari segi bahasa, lughatan bahasa, sehingga 2000 ta'rifat. Salah satunya as-saffu, saf dalam sembahyang. Mana perkataan saf diambil dia akhirnya jadi tasawuf. As-saffu, tasawuf. Soalnya, kalau tuan belajar definisi saja pun insya-Allah tuan dah boleh buat panduan dah sikit. Sebab ada orang kata dia belajar tasawuf, tapi kita tengok pelik. Bila tasawuf ni berasal antaranya daripada perkataan as-saffu, saf dalam sembahyang, ia menunjukkan bila sebut saf, ia menunjukkan jemaah. Kalau ada orang tasawuf sembahyang seorang, tak sembahyang jemaah, bukan tasawuf. Perkataan saf ia menunjukkan sembahyang. Kalau ada orang tasawuf dia tak sembahyang macam orang lain, itu bukan tasawuf. Perkataan saf menunjukkan masjid. Sebab saf biasa duduknya di masjid. Kalau ada orang tasawuf dia sembahyang di rumah, tak di masjid, walaupun dekat, bukan orang tasawuf. Perkataan saf menunjukkan awal sembahyang. Kalau ada orang tasawuf sembahyang lewat semua, dia kata dia guru tasawuf, bukan tasawuf. Batu saya kata memadai tuan belajar definisi untuk kenal peringkat mukadimahnya. Jadi di Malaysia hak ngaku tasawuf banyak. Lebih 20 aliran sesat di Malaysia yang datang dari bentuk tasawuf macam-macam. Satu kes di Kelantan. Di Kelantan saya ikuti, kita ambil kes. Satu orang ni mari jumpa saya sepasang suami isteri. Dia kata, "Oh Ustaz, dia buat saya ni macam anak lah. Ustaz, tu guru saya ni Ustaz, dia ni hampir setiap minggu mesyuarat dengan Nabi." Saya dah sedap hati dah tu. Dah sedap selalu dah. Waktu pula dia pernah mandi di telaga dengan Nabi Ayub alaihi salam. Saya kata, Allah Akbar.
macam mana nak tolong makcik ni supaya kalau kita nak sebut jangan lanjak sangat, takut lamanya tak berhubung dengan kita. Saya kata beginilah, saya nak tukang belajar kan. Boleh. Cuma saya kata jangan kapal lah ke tuan guru tu saya ustaz apa tu apa Ustaz. Saya segan lah juga pasal dia ni dah peringkat tinggi dah. Saya baru peringkat asas-asas begini ustaz kecil-kecil baru ni. Dia kata boleh. Maka saya pergi keluar pakai biasa. Pakai seluar jeans sikit, baju polo ada nombor. Saya ni semak juga, bukan kata tak semak. Pergi dalam ajaran sesat. Bila pergi dengar dia mengajar, mengaku ya Allah. Kata dia, guru dia ni kalau baca Quran boleh nampak peristiwa Quran. Ni peperangan Nabi tengah jatuh golek berdarah dan sahabat mari panah Allah. Lalu dia pun tafsir ayat itu surah Taubah dan beberapa surah lain. Betul lah muridnya lama. Saya pun kata tuan guru nak tanya sikit. Dia kata apa dia? Peperangan ayat yang tuan guru baca ni peperangan Khandaq ke peperangan Uhud? Dia pun tengok ayat. Dia kata peperangan Khandaq. Saya kata bukan. Cuba tengok baik. Oh maaf dia kata peperangan Uhud. Maka saya kata pun bukan juga. Dan peperangan Badar. Ni cara nak kenal orang sesat ni mudah. Pada tu tuan bila dia sebut hadiah mandi dengan Nabi Ayub. Saya kata Nabi Ayub ni dia diuji Tuhan penyakit kulit. Bila dia mandi air telaga tu maka sembuh kulit. Mengapa tuan guru ada lagi tanda korat sikit atas kaki? Ada kebetulan ada semua. Atas kaki tu sebab apa dah hilang? Lagi Nabi hilang ni kan pula. Akhirnya selesai gitu. Dia berhenti mengajar 20 minit lepas tu berhenti. Pengikut-pengikut itulah tuannya. Kena ada ilmu. Biar tak banyak pun beriltizam belajar. Nak cari guru lebih-lebih lagi dalam isu sebegini, kena cari yang benar. Saya ni bukan guru. Saya selalu beritahu saya bukan guru tuan. Saya cuma tolong baca saja kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tolong dengar. Itu je. Saya bukan guru. Tolong baca. Tuan tolong dengar. Ya. Jangan sesat. Jangan lupa. Dia mesti mengandungi 3 elemen. Sama ada 3-3-nya ada atau salah satu daripada 3. Pertama, dia mesti menjurus kepada duit. Duit sama, pitih sama. Pengikut kena keluar zakat tadi. Tak payah pergi buat haji di Nukut memadai tawaf di kaki gunung Jalan. Ada yang apa ni ajaran sesat. Kalau menghala pitih duit, ini sesatlah namanya. Satu. Kedua, kalau menghala perempuan, ini mesti ajaran sesat. Satu kes tuan, kami sesat. Kebetulan anak tuan rumah ni belajar sama dia tak mudah. Budak puan ni tak mau belajar, dia nampak pelik tu guru ni. Tapi mak ayah suruh belajar, tekan tu amal belajar. Sehingga waktu saya ambil kes itu tuan, dia ni tiap-tiap malam akan semayang isyak dengan gurunya dalam bilik berdua-duaan. Dah sampai tahap gitulah. Allahuakbar, kesian. Dan gadis ini kerjanya pramugari, stewardess. Saya ambil comel orang tua, comel. Saya tengok pening saya, Allah comel tu. Tapi dah terpengaruh ajaran sesat. Kalau menghala sesat puan, sesat itu. Menghala pitih, sesat lagi. Dan ketiga, kalau menghala kepada taksub. Guru saya kata, tuan guru saya pesan, sama tuan guru dia. Waktu dia kata tuan guru saya kata, tuan guru saya pesan, dia lupa agaknya orang lain tak ada tu guru ke? Tu guru awak sama ni. Kalau taksub ni tuan,
biasanya sesat. Apatah lagi ada tiga-tiga perkara. Mudah-mudahan dengan sebab kita istiqamah belajar, walaupun tak banyak, kita ada ilmu untuk suluk mana betul, mana salah. Lebih-lebih lagi akidah. Akidah. Kita sejak akhir-akhir ini pula Syiah dalam negara. Hari ini satu kesan rasmi daripada Iran tentang kedudukan penganut Syiah untuk mengerjakan ibadat di tanah haram Makkah. Setelah hubungan tegang dua negara ini pun tuan kena ambil tahu apa dia Syiah itu, betul ke dia ni mazhab ataupun tak dia ni agama lain, pun kena ambil tahu tuan, ya, kena ambil tahu. Lalu dia kata bukan mengharamkan yang halal seperti kahwin, seperti makan makanan berlarut, wala bi'idha'atil mali, ataupun mensia-siakan harta. Innama zuhda an takuna bima fi yadillah awsatu minka bima fi yadika. Sesungguhnya zuhud itu ialah kamu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah berbanding dengan apa yang ada pada kamu. Mana walaupun kita ada kecukupan, tapi kita lebih yakin dengan pergantungan dengan Allah. Baik itu pernah Nabi SAW menyebut, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Abu Sa'id satu hari ditanya oleh Nabi kita, mafhumnya ini, wahai Abu Sa'id, kamu suka harta kamu sendiri ke atau harta orang lain? Lihat, Nabi kata, awak suka harta awak sendiri ke atau harta orang lain? Lalu kata Abu Sa'id, sudah tentulah harta kita Rasulullah. Kalau harta orang ni hak orang, kalau banyak macam mana hak orang, tentulah kita suka hak itu sendiri. Lalu Nabi kata, kamu tidak faham, awak tidak faham. Lalu Nabi kata, kebanyakan kamu menyukai harta orang lain dan membenci harta kamu sendiri. Mana yang dikira harta kamu, apa yang telah kamu gunakan dan infakkan, jadi pahala pada itu. Sedangkan harta orang lain ialah yang kamu simpan-simpan sekarang. Mati kita malam ni, walhamdulillah lah, mati, kemudian esok sudah menjadi hak orang lain. Dia kata kebanyakan manusia suka harta orang lain, sedangkan hartanya dibiarkan. Ini Nabi ajar cara ni. Memang tuan dalam hadis Bukhari sebut, Allah rahmat orang menyimpan untuk kegunaan keluarga setelah dia tak ada nanti. Tapi yang dimaksudkan di sini, siapa terlampau cinta kepada harta, siapa dari nak buat kebajikan. Orang mari minta derma sikit, dia kata tak ada, pada binti dia ada. Bukan sebab orang derma ni, bukan sebab harta ada, sebab ada jiwa, sebab ada jiwa. Batu orang walaupun tak ada harta tapi ada jiwa, kalau orang mari minta derma, kebetulan lalu tak minta dengan dia. Sebab orang minta derma ni dia pandai juga, dia tengok ni muka tak ada binti ni, dia kenal. Jadi dia pun tak minta. Orang ni mari, awak nak minta derma kan? Mari Haji, ambillah seria 3 amal, 3 keping duit sama 5 kosen. Orang sana panggil seria 3 amal, ambillah seria 3 amal ni. Saya tak ada binti, tapi saya nak niat juga ke arwah mak saya. Itu dia. Maknanya Nabi kata kebanyakan orang cinta harta orang lain. Lalu hendaklah kamu yakin kepada Allah, bukan apa ada di tangan.
Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh para ulama di dalam mendefinisikan maksud zuhud di atas adalah bertepatan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksud zuhud itu sendiri bertepatan dengan hadis ini, di mana baginda menyebut az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halali wala idha'atil mali. Zuhud kepada dunia bukanlah sampai kamu haramkan yang halal atau mensia-siakan harta. Walakin az-zahadata fid dunya an la takuna bima fi yadayka aw saqa mimma fi yadayillah wa an takuna fi sawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka. Maknanya bila kamu lebih yakin dengan apa yang ada pada Allah berbanding dengan apa yang ada pada kamu, itu tandanya zuhud. Dan pahala bila kamu ditimpa musibah yang Allah Ta'ala beri, kerana kamu lebih nampak pahala berbanding kesusahan itu, sehingga kamu kata tak apalah lama pun, sebab pahala banyak boleh ke saya. Ini katanya Nabi SAW. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu kata zuhud itu bukanlah tidak berharta, tetapi mengosongkan hati daripadanya. Maknanya ada harta, tapi tidaklah siapa tak tahu halal haram, tidaklah siapa penuh dalam jiwa, dia pindah dari hati ke tapak tangan. Baik itu Imam Malik sendiri, tuan jangan lupa, beliau merupakan imam mazhab yang terkenal kaya raya. Imam Malik ni kaya. Gurunya Imam Abu Hanifah terlebih kaya. Kata orang Madinah, bila kami tengok Imam Malik mengajar, kami nampak tokohnya, ketokohan, keilmuan. Tapi bila kami tengok dia bekerja, kami nampak dia ni seorang usahawan yang besar. Nampak tak? Bila maknanya dia kaya raya, dia juga ulama, mana dia pandai imbang, sebab dia faham maksudnya bukan zuhud tak berharta, tapi jangan sampai jiwa jadi hamba, itu maksudnya. Terus tengok kata kalam sufi, antara menyebabkan orang ni nak jadi zuhud, bila dia banyak mengingati saat berpisahnya dia dari dunia. Orang akan ingat dunia ni mesti tinggal, ya. Lalu dia pun akan mudah jadi zuhud, tidak terlalu sayang kepada dunia, sebab akan datang tinggal. Jadi nak ingat ke saat tinggalnya ataupun kita panggil mati, tentulah kena usaha apa caranya boleh mengingatkan kita kepada mati. Tadi tuan selepas mengajar di saya berjaya, saya dihampiri satu orang ibu muda lagi. Rupanya beliau ni isteri kepada yang kes sembelih anak di Bani tu. Tuan-tuan ingat tahun lepas datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya dah isteri sekian. Saya dengar tu Allah sedihnya. Dia kata, Ustaz dengar dah kisah tu? Saya dengar. Saya kata, Puan, saya sendiri pun terkesan dengan kisah itu. Sampai beberapa hari saya terfikir, sebab dengar ceritanya jemaah kita di surau-surau sana, Kausar apa-apa, sayang sangat dia ke anak ni. Bahkan tadi pun Puan ni beritahu saya, beberapa hari sebelum kejadian, dia beli kek ke anak dia buat sambut ulang tahun yang ke-7, umur yang meninggal ke perempuan, umur 7 tahun. Dia sayang sangat. Subuh sehari sebelum tu bawa anak di semayang, bawa surat. Itulah tuan yang ujian Allah. Ujian saya pun siapa ada nak tanya banyak, tak tergamuk lah, takut sekeliling. Tapi dengan Allah buat. Tapi itulah tuan yang ujian hidup, mati pun ujian. Lalu untuk kita banyak zuhud ni antara ulama kita, banyakkan mengingati mati. Ingat mati. Waktu orang tua dulu bijak, dia panggil kita mari,
Dalam gerobak ni, almari lah. Dalam almari ni, hak putih ni kain kapan saya aku. Kalau aku mati tengah-tengah malam, aku ambil tudung dah. Hak bawah ni pula kain tutup keranda. Aku tak bawah ni dah. Lepas ni kapas, sini lidi, situ benda ni. Ni mu ingatlah tempat ni dah. Kalau cik mati tengah malam, sini lah. Bijak orang tua dulu. Cuma kita sekarang tuan tak tahulah. Tapi jarang dah orang ada simpan kain kapan. Jarang. Terbaru kita dengar orang ni, dia dah buat set, dah buat kit. Apa ni? Kematian dibuat kain kapan, dolar, atau benda ni, benda yang sedia belaka. Tu pun tak tahulah laku ke tak lah. Orang pun takut nak beli benda tu. Kalau orang dulu dia simpan. Sekarang tak ada. Sebab tu orang dulu cerdik. Dia pun beringat sama. Dia tak berpadah dengan orang. Sebab dia tahu mati ni bila-bila sahaja. Maka dia bersiap sini. Sebab tu saya cadangkan, kalau kita tak nak beli kain kafan, tapi masih nak ingat mati muda. Bahkan tuan, cuba tengok katil orang tua kita dulu. Katil orang tua kita dulu, kepalanya satu nisan. Kepala tu lambang nisan. Bucu Allah hebat orang tua. Cuma sekarang kita dah tampaklah sikit tambah kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah di rumah tamu ataupun beli batu nisan ke pasar, beli buat saja. Tak dagu atas meja makan ke. Jadi dia orang kata mudah kalau nak selim ke diet dengan cara tu je. Jadi dia tak mau makan sangat. Apa awak ni nampak ku molek sangat tubuh badan ni? Awak ada makan produk tak ada? Saya beli batu nisan 45 riyal sebatang. Tengok hantu hari-hari jadi dah lah cukup dah. Kok yang gitu. Itulah saya kata tuan, mudah-mudahan dengan sebab kita mengingatinya, memperbanyakkan kita zuhud, yakni tidak terlalu bergantung dan cenderung kepada dunia. Apabila kita di situ akan datang sambungan itu mudah-mudahan pada muka suratnya 38. Ayanda tuan saya, barangkali boleh tolong cantik kamera. Saya ni kadang banyak tempat dia tukar, dia ingat. Jadi kalau ayanda tolong cantik kamera, esok kita mari muka surat 38. Baik tuan, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya nampak macam tak ada soalan itu. Mudah-mudahan kita sambung minggu akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum